Tangkap ikan satu daripada mata pencarian masyarakat Brunei, khususnya penduduk kampung air. Pekerjaan ini sudah wujud sejak berkurun-kurun lamanya dan merupakan satu warisan turun-temurun. Ini menunjukkan bahawa penduduk kampung air kebanyakannya terdiri daripada kaum nelayan. Ini sesuai dengan kedudukan mereka yang tinggal di perairan Sungai Brunei. Jelasnya kaum nelayan yang tinggal di perairan Sungai Brunei adalah peneroka sungai dan laut yang mahir, khususnya dalam mendapatkan sumber makanan laut. Di negara kita, kebanyakan nelayan berusaha secara kecil-kecilan. Mereka menggunakan peralatan alat menangkap ikan seperti rambat, bintur dan lain-lain alat menangkap ikan. Bagi para nelayan ini, sungai atau laut merupakan sebahagian sumber mata pencarian mereka, iaitu dengan melakukan kerja menangkap ikan demi menyara hidup harian keluarga dan sebagainya. Kerana itu, ada kalangan para nelayan sanggup berada di perairan sungai atau laut sehingga malam semata-mata untuk mendapatkan sumber makanan laut. Lazimnya para nelayan akan menggunakan pelbagai alat untuk menangkap ikan, ketam, udang dan sebagainya. Di antaranya seperti pukat, andang, kilong, bintur, ancau, rawai, tugu, selambau, rambat dan seumpamanya. Alat-alat tersebut masih lagi digunakan hingga ke hari ini. Bagi kebanyakan nelayan, lebih suka menggunakan pukat dan andang, terutama ketika berada di laut, kerana alat tersebut boleh menghasilkan banyak ikan, apalagi jika kerja ini dilakukan dengan sepenuh masa. Selain itu, kemahiran menangkap ikan yang dimiliki anak-anak watan menunjukkan lagi kemampuan mereka mengharungi sungai dan laut bagi menyara keperluan keluarga. Tambahan pula, pihak kerajaan mendorong rakyatnya untuk berusaha dalam mempelbagai sumber pendapatan negara supaya tidak hanya bergantung kepada sumber minyak dan gas. Masyarakat kampung air secara tradisinya tidak terlepas dari kehidupan menangkap ikan atau mencari sumber makanan laut. Untuk tujuan tersebut, mereka sekurang-kurangnya memiliki sebuah perahu kerana perahu begitu penting dalam kehidupan seorang nelayan. Tanpa perahu, mereka yang bergelar nelayan tidak dapat meneroka lebih jauh, khususnya dalam memilih lokasi di mana terdapatnya sumber makanan laut yang banyak. Mula-mula berminat masa dari tu lah tu, macam tu. Pasal ikut daripada bapa anak kata macam membawa ke laut apa tu. Dari sana terlahir minat tu. Kalau macam kita ni katakan hobi, bukan juga. Macam mana lah, macam minatlah untuk pencarian. Macam untuk menampung apa ni, macam kira menampung keluarga tu kata juga. Kalau macam setakat macam setakat untuk bermain-main, dia juga guna kata cuma tu ya untuk kanak-kanak. Antara aktiviti para nelayan di kampung air ialah merambat, membintur, memancing dan sebagainya. Kaedah penangkapan ini di antara yang diminati dan mudah dilakukan di persekitaran kampung air yang berdekatan dan meneroka di beberapa buah sungai yang terdapat di perairan Sungai Brunei. Biasanya, para nelayan memilih lokasi kesukaan mereka, seperti juga Awang Ayub bin Haji Tali dan Awang Syamsul bin Kula memilih lokasi di kawasan hutan bakau di perairan sungai yang terletak di kawasan luar dari perkampungan air.
di mana kaya dengan sumber ikan dan makanan laut lainnya. Sungai yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan kekayaan makanan laut, suatu yang perlu disyukuri. Kawasan penangkapan ikan ini menjadi nadi pendapatan dan ekonomi penduduk kampung air sejak dahulu lagi. Keuntungan ini, ia berkadang aja bahannya. Kadang-kadang ada jauh lihat tu lebih. Kadang-kadang ada juga langsung dadat tu di anda tu. Kan dia tu. Musim tu. Ikut musim tu juga sebenarnya. Cuma itulah. Dapat membantulah mengimbal-ngimbal sedikit. Sedikit. Macam tu lah. Tapi dia macam mencari ni kadang ikut aing musim apa tu bah. Kita kadang-kadang ada lebih sedikit dijual juga. Kadang dia juga ada kendan tu. Cuma tu kadang-kadang daripada jiran-jiran ataupun dia tu kadang-kadang ditamu apa tu tamu. Kawasan ini tidak banyak diganggu gugat oleh bot-bot tambang kerana kedudukannya luar dari kawasan perkampungan air. Keadaan ini membolehkan mereka melakukan kerja memancing sambil berehat. Kawasan ini sudah dikenal pasti banyak menghasilkan tangkapan ikan, ketam, udang dan sebagainya. Sambil berehat, mereka juga menyediakan umpan bagi kegunaan bintur yang akan dipasang di kawasan perairan sungai ini. Bagi mereka, tempat ini adalah kawasan pencarian dan sudah sinonim dengan persekitarannya. Merambat tu biasanya kami di kawasan itu ni, kawasan di sini ni. Kalau membintor di kawasan sungai tu, kalau masih sama kawasan Butir. Sungai Butir. Kalau merambat di kawasan ini, ada air berkunci ni. Sebenarnya membintur ketam boleh dilakukan di mana-mana tempat yang mereka sukai, sama ada di pinggir, sepanjang sungai, di kawasan perumahan dan sebagainya. Ini terpulang kepada kesukaan masing-masing. Namun bagi Awang Ayub dan Awang Syamsul, mereka lebih suka melakukan aktiviti membintur di kawasan Sungai Butir berdekatan Kampung Bolkiah A dan B. Untuk menuju ke lokasi tersebut mengambil masa perjalanan dengan menggunakan perahu dari ujung jalan, mengambil masa selama 5 minit. Terdapat beberapa tempat yang memang dikenali oleh nelayan di persekitaran ini dengan nama penerokanya. Tempat-tempat ini merupakan kawasan untuk mereka melakukan kerja menangkap ikan, ketam dan sebagainya sejak dahulu yang menjadi laluan peneroka sehingga nama-nama mereka disebut seperti nama-nama anak sungai iaitu anak sungai Awang Sabtu, anak sungai Awang Haji Daud, anak sungai Haji Jalil, anak sungai Haji Karim dan sebagainya. Nama-nama ini menjadi penanda tempat bagi tujuan para nelayan untuk melakukan aktiviti meraih rezeki di kawasan tersebut. Kawasan ini diliputi hutan bakau yang didiami oleh pelbagai jenis burung dan hidupan lainnya. Ini menggambarkan kawasan ini tidak tercemar dengan aktiviti manusia. Namun perairan sungainya menjadi pilihan tempat nelayan untuk meraih rezeki seperti membintur ketam dan sebagainya. Mereka biasanya menahan bintur sebanyak yang ada dengan melabuhnya ke dalam air sepanjang pinggir sungai. Bintur yang dipasang ini akan ditahan selama 2 atau 3 jam. Sebelum kerja membangkit, para nelayan biasanya akan berehat di bawah pohon bakau untuk berlindung dari terik panas matahari. Ketika sedang berehat, mereka ternampak seekor ular bakau atau ular birang yang bisa sedang tidur. Menurut mereka, ular jenis ini jarang sekali ditemui selama mereka melakukan kerja membintur di kawasan tersebut.
Setelah beberapa lama berehat, kemudian barulah mereka beredar untuk membangkit bintur. Jika bernasib baik, hasil yang diperoleh sudah cukup untuk keperluan keluarga. Di samping itu untuk dijual kepada orang ramai. Di samping membintur ketam, mereka juga melakukan kerja merambat ikan di kawasan yang berdekatan. Kemahiran lain yang dimiliki oleh para nelayan terdapat pelbagai cara atau kaedah dalam aktiviti menangkap ikan. Sebagai contoh, merambat. Cara ini sebenarnya memerlukan teknik yang betul untuk melakukan tebaran di dasar air. Mereka biasanya melakukan kerja merambat di kawasan perumahan Kampung Bolkiah A yang dinamakan Air Berkunci yang juga berdekatan dengan perumahan Kampung Bolkiah B. Selalunya tempat merambat ikan dan udang akan dipanggil perambatan, seperti pondok-pondok kecil yang diperbuat daripada kayu dan diberi atap zinc untuk tempat berteduh dari panas dan hujan. Menurut mereka, kawasan ini selalunya terdapat pelbagai jenis ikan, seperti anak ikan merah yang dipanggil ikan ketambak. Selain itu, ikan kitang, ikan belais dan lain-lain lagi. Sebelum melakukan kerja merambat, terlebih dahulu kawasan tersebut ditaburkan umpan nasi atau sum, iaitu makanan ayam ternakan, yang kemudian barulah kerja merambat dilakukan di kawasan tersebut. Selain itu, mereka juga merambat udang besar dan kecil yang digunakan untuk memancing. Selalunya udang sungai dipanggil udang siar. Lain-lain jenis udang seperti udang harimau dipanggil siar bangkita dan udang biasa dan udang kapur. Dibuat dia sepenuh masa, tapi ikut musimnya tu je. Kalau macam udang, ada je musimnya tu. Kalau yang tuhur tu payah jo kan melihat udang tu jarang ada, maksudnya jarang ada tu bah. Dua jenis. Dua jenis. Yang satu yang bintur buluh atau yang satu jenis bubut tu yang ada berjual dia tu di kedai ni di bandar dalam RM2.5 atau sebiji. Yang bintur bubut tu, yang buluh tu misalnya berbuat sendirilah. Sendiri hanya beli pukat di tempat ada tu kedai tu. Kedai yang menjual pukat di bandar tu. Umpan ni kadang jutaan tu. Jutaan tu lah. Pari. Pari, iu. Itu saja tu. Pakai. Atau yang tahannya lah pari sama iu tu tu. Ramai juga di kalangan perambat melakukan kerja merambat menggunakan perahu dengan memilih kawasan tertentu. Bagi mereka yang sudah biasa dengan kerja ini, ia bukanlah suatu yang sukar. Namun yang penting mereka perlu rajin dan gigih berusaha serta sanggup berpanas di bawah terik panas matahari. Selain membintur dan merambat, mereka juga memancing di tempat yang sama. Ramai di kalangan masyarakat kita gemar memancing sebagai aktiviti mengisi masa lapang. Dalam masa yang sama, mereka boleh melakukan kerja memancing. Jelasnya, mereka sangat memanfaatkan masa terluang yang ada. Para pemancing selalunya gemar menggunakan umpan udang. Selain itu, ada juga yang menggunakan umpan yang direka oleh manusia dengan bentuknya seakan-akan seperti umpan hidup yang kini digunakan oleh penggemar pancing. Waktu yang biasa dan sesuai memancing ialah ketika air naik pasang. Ini terpulang kepada keadaan air sungai tersebut, terutama pada waktu pagi. Menurut mereka, ikan lebih banyak pada keadaan air yang pasang berbanding waktu surut.
Jenis ikan yang mereka peroleh biasanya dari jenis ikan sumbilang, ketambak, gulama, utik dan ada juga ikan kapas-kapas dan sebagainya. Selain turun di waktu pagi, subuh pagi dan petang menangkap ikan, mereka juga melakukan kerja menangkap ikan pada waktu malam pada masa tertentu, sama ada memancing, merambat dan sebagainya. Meraih rezeki perairan sungai tidak memilih waktu. Selagi mampu melakukan pekerjaan tersebut dan ini terpulang kepada masa terluang bagi para nelayan yang mengharapkan sumber makanan bagi keperluan keluarga. Di samping untuk keperluan umpan pancing dan sebagainya, hasil yang diperoleh juga menjadi satu sumber pendapatan keluarga yang pasti dapat menyumbang keperluan permakanan harian mereka. Dari usaha ini dapat menampung keperluan dalam perbelanjaan harian, pendidikan dan sebagainya. Kalau macam rambat udang, isinya tu sudah membali dalam mana tu? Dalam 15 tu panjang 150 kaki. Dua binatang. Yang biasa dipakai dua saja tu. Ya, rambat laut sama rambat udang. Dua je tu. Yang selalu diperolehi dua jenis lah. Yang kadang-kadang ketam kalut sama ketam piaya tu. Ya tu. Dua jenis satu yang ada yang biasanya tu. Ikut jual macam apa? Ikut pasar lah. Ikut pasarnya tu, saiznya tu. Ya, kalau saiz pasar kadang-kadang sampai ada yang menjual sampai RM8. Kalau macam yang sedang pasar tu kadang-kadang RM5, ada yang RM4 cuma tu juga harganya. Ikut saiznya tu ya. Biasanya ketam-ketam ni yang dua jenis kayaknya tu yang selalu yang yang biasanya kami dapat tu. Satu kadang-kadang tu ketam piaya tu. Yang satu ketam kalok. Ketam kalok atau kadang-kadang ketam kalok. Kalau dijual, kalau macam ikut saiznya lah tu. Kalau macam yang besar tu RM8. Kadang yang sedang saiznya tu ada yang menjual RM5, ada yang menjual RM4 tu. Ikut saiznya tu lah tu. Belajar tu daripada bapa kan ya. Asal bapa ni pun orang Bekarang juga. Itu yang banyak kami belajar daripada bapa tu. Sungai Brunei yang kaya ini menyimpan pelbagai jenis ikan dan makanan laut lainnya. Namun biasanya mereka hanya memperoleh jenis ikan seperti ikan putih, ikan kerapu kecil dan ikan langut termasuk juga jenis udang. Hari ini udang adalah satu sumber yang boleh mendatangkan hasil bagi penternak udang yang dipelihara dalam kolam dengan pelbagai saiz yang terdiri dari jenis king, queen, sederhana dan kecil. Udang-udang ini dijual dengan harga tertentu mengikut saiz. Bagi udang jenis king dijual dengan harga RM1 3 ekor, jenis queen dijual dengan harga RM1 5 ekor. Jenis sederhana dijual dengan harga RM8 ekor dan yang kecil dijual dengan harga RM20 ekor. Bagi para nelayan yang aktif dalam bidang ini, seharusnya mengambil kira tentang penghasilan ikan jika mahu mencapai penghasilan lumayan. Kerana menangkap ikan merupakan antara yang berpotensi untuk diusahakan. Lebih lagi, ikan merupakan salah satu makanan yang begitu digemari di negara ini. Setiap orang yang prihatin dan peka akan memikirkan betapa pentingnya masa. Sebagaimana kata pepatah, masa itu adalah emas. Dengan makna yang luas, masa itu perlu diisi dengan aktiviti yang berguna dan mendatangkan faedah bagi setiap individu itu sendiri, seperti mendapatkan sumber laut. Hanya kita sebagai manusia yang meneroka dan menerajui apa jua kehendak yang dihajati di alam maya yang luas terbentang ini.